bentuk geometri 3 dimensi. Baik, siapa pernah nampak bangunan menara? Siapa tahu nama dia? Mungkin ada yang pernah nampak, mungkin juga ada yang pernah pergi. Ini adalah Menara Tun Mustafa yang terletak di Kota Kinabalu, Sabah, yang mana merupakan 4 bangunan di dunia yang menggunakan teknologi bangunan tergantung. Nampak macam dia tergantung dari jauh mana mungkin dapat tergantung lah. Menara yang disiapkan pada tahun ini sudah lama lah, 1976. Ini dinamakan bersempena Ketua Menteri Sabah yang ketiga, Tun Datu Mustafa Datu Harun. Jadi, apa yang menarik tentang apa kaitan dengan topik kita ni adalah berkenaan dengan bentuk menara ini adalah mempunyai bentuk geometri yang agak menarik lah. Baik. Membandingkan, membezakan dan mengklasifikasikan bentuk 3 dimensi serta menghuraikan sifat geometri prisma, piramid, silinder, kun dan sfera. Jadi sekarang ni kita nak banding, beza dan klasifikasikan bentuk 3 dimensi. Sebelum tu, apa dia bentuk 3 dimensi ni? Bentuk 3 dimensi ni kalau kita bila dia dilukis, kita boleh tengok dia ada pandangan sisi, kita nampak tapak dia, kita nampak dia punya belakang dia, atasnya. Jadi seolah-olah benda ni real. Itu kita panggil bentuk 3 dimensi. Baik. Jadi kita kena kenal lah dulu berkaitan dengan nama. Ini adalah nama dan bentuk lah. Nama, ini bentuk dia, dan kita ada di sebelah sini ni adalah dia punya sifat. Baik, nama yang pertama adalah prisma. Jadi ciri-ciri dia, apa sifat dia? Pada punya 2 tapak rata berbentuk poligon. Maksudnya bentuk poligon. Ingat poligon ni banyak. Poligon ni nama besar. Jadi dalam poligon tu ada segitiga, ada pentagon, heksagon. Jadi apa-apa bentuk lah poligon yang kongruen dan selari. Apa dia kongruen? Baik, kongruen ni adalah bentuk dan saiz yang sama. Contoh kita ambil prisma ni. Ini prisma ni ada dua bentuk yang kongruen, iaitu segitiga. Sebelah sini pun segitiga juga yang kongruen. Maksudnya bentuk dia segitiga dan saiz dia sama. Okey. Jadi dua tapak ni, dua bentuk ni adalah kita panggil sebagai kongruen dan selari lah. Selari ni maksudnya dia sentiasa mempunyai jarak yang sama. Di sini jarak dia sama, sini bucu ni jarak dia sama, bucu ini dan bucu ini jarak dia sama, ataupun di mana-mana kedudukan lah. Baik. Itu namanya selari. Baik. Permukaan rata dengan muka lainnya berbentuk segi empat. Jadi ini tapak yang kongruen, ada dua bentuk kongruen, dan muka yang lain ni dia berbentuk segi empat. Kalau ini kita ada dua bentuk yang kongruen, iaitu bentuk apa ni? Poligon, heksagon. Ada 6 sisi. Heksagon, tapak pun sama. Jadi dua bentuk yang kongruen, dan bentuk lain ni adalah segi empat. Segi empat. Jadi ini adalah prisma. Prisma, nama besar dia prisma lah. Okay. Yang kedua adalah piramid. Piramid, ini bentuk piramid lah. Ini sudah maklum lah. Kamu sudah biasa juga dengan piramid ni. Mempunyai satu tapak rata berbentuk poligon. Ada tapak yang rata berbentuk poligon. Maksudnya apa? Dia tak semestinya segi empat. Boleh jadi juga dia segi tiga. Tapak pun segi tiga ataupun segi lima. Segi lima ataupun pentagon, heksagon, heptagon dan sebagainya lah. Yang penting tapak dia rata berbentuk poligon. Muka lainnya berbentuk segitiga yang bertemu di puncak. Dia mesti ada puncak, dan muka lainnya tu selain pada tapaknya tu, muka lainnya mesti berbentuk segitiga dan dia ada puncak. Ini adalah piramid. Seterusnya kita ada silinder. Silinder ni tapak dia ada dua tapak rata berbentuk bulatan yang kongruen. Tengok tapak dia satu bulat, atas dia pun bulat yang kongruen. Apa dia kongruen tadi? Sama bentuk dan
sama saiz, sama saiz, dan selari. Selari ini dia jarak dia sentiasa sama di mana-mana titik ni, jarak dia sentiasa sama di antara dua bulatan ni. Satu merupakan sisi yang melengkung mencantumkan dua tapak. Ini adalah sisi yang melengkung, sisi yang melengkung. Dia melengkung, dia mencantumkan dua tapak tadi. Kemudian kita ada cone. Cone yang kamu biasa, aiskrim cone, cone yang orang letak di tepi jalan tu. Jadi ini adalah dia ada satu tapak rata berbentuk bulatan, iaitu tapak bentuk bulatan, satu puncak, satu permukaan melengkung menyambungkan tapak dengan puncak. Ini permukaan melengkung yang menyambungkan tapak dengan puncak. Okay, ini adalah cone. Okey, dan last sekali bentuk yang terakhir adalah sfera. Sfera ni seperti bola. Bola biasa kita kata bola itu bulat. Bola itu bulat. Tapi kalau kita sebut bulat, itu lebih kepada bentuk dua dimensi sebenarnya. Jadi kalau bentuk yang bola itu, nama yang standard adalah sfera. Sfera itu semua titik pada permukaan sfera mempunyai satu titik tetap berjarak sama dari pusat sfera. Ini ada satu pusat dia. Ini pusat sfera. Jarak dia di mana-mana saja. Di mana-mana saja dikenal saja, di mana-mana permukaan melengkung ni dia ada satu permukaan melengkung, kan? Adalah sama. Biasa yang kita belajar dalam bulatan, jarak di antara pusat ke dinding ni, ini adalah jejari. Jadi di mana-mana saja pusat pergi ke permukaan dinding yang melengkung ni, jarak dia sentiasa sama. Itu adalah ciri-ciri bagi sfera. Okey, ini adalah latihan kendiri yang saya buat dalam Google Form nanti. Jadi kamu buka link nanti, kamu cuba jawab soalan dalam Google Form. Ada dua bentuk. Satu berkenaan dengan nama bentuk, bentuk dan nama bentuk, bentuk dan nama geometri dia, dan satu lagi berkenaan dengan sifat dan nama geometri. Selamat mencuba.